Hai, apa khabar? Saya Yong Fan Juan, calon Barisan Nasional untuk DUN ICRO N16, calon nombor 3. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, ini adalah kali pertama saya memberi ucapan secara maya di BBTV. Jadi, saya berharap dalam PRN Negeri Melaka pada kali ini boleh memberi peluang kepada saya, iaitu calon yang mewakili Barisan Nasional di DUN ICRO N16 untuk memberi perkhidmatan dan untuk menjadikan satu negeri yang lebih sejahtera dan lebih bermampan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks manifesto Barisan Nasional untuk PRN Negeri Melaka pada kali ini, kita lihat ada banyak manifesto yang telah dikemukakan, iaitu sebanyak 103 inisiatif yang akan diberikan kepada, yang akan disampaikan kepada rakyat khasnya untuk negeri Melaka selepas kita mendapat mandat daripada rakyat. Antaranya, satu-satunya, ianya melingkumi seperti dalam konteks sosial, konteks ekonomi, sosial, kemasyarakatan, daripada konteks daripada golongan belia dan sebagainya. Kita melihat daripada konteks sosial ekonomi. Melaka, kita tahu, Melaka adalah satu negeri mengutamakan pelancongan. Pelancongan adalah pendapatan lebih daripada 45% kepada jumlah pendapatan negeri Melaka. Jadi, bidang pelancongan yang melibatkan seperti bidang hotel, agensi-agensi pelancongan dan juga F&B, semuanya di dalam bidang pelancongan. Dan pada masa pandemik COVID-19 ni, ianya disebabkan adanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah banyak memberi kesan yang sangat mendalam khasnya kepada usaha-usaha, pengusaha-pengusaha pelancongan dalam bidang pelancongan. Jadi, kita rasa semasa kita mengharungi pandemik COVID-19 ni dan juga pasca COVID-19 yang apabila kes-kes menurun, bagaimana kita nak menjalankan atau menjalankan aktiviti-aktiviti pelancongan dengan lebih giat lagi. Itulah satu cara ataupun cabaran yang sangat besar kepada negeri Melaka. Dan saya berharap dengan adanya matlamat-matlamat atau manifesto Barisan Nasional untuk negeri Melaka ni, bidang pelancongan akan menjadi tumpuan kepada rakyat negeri Melaka. Daripada penaik beca hinggalah kepada pelayan-pelayan di hotel dan juga pengusaha-pengusaha yang dalam bidang pelancongan yang diadakan di negeri Melaka ini. Selain daripada itu, kita pun lihat negeri Melaka adalah satu negeri yang mementingkan yang juga mementingkan pelabur-pelabur asing dalam industri. Jadi, dalam konteks apabila kita nak menarik pelabur-pelabur asing untuk tampil dan datang melabur di negeri Melaka ini, ada banyak acara atau agenda yang kita perlu sediakan untuk negeri kita ni. Kita lihat daripada segi sosial atau ekosistem, yang satu syarat yang sangat penting untuk menjayakan atau menarik perhatian, menarik minat pelabur-pelabur asing untuk tampil dan melabur di negeri Melaka ni. Antaranya kita lihat, kita kena adanya
satu jaringan logistik yang sempurna. Misal kata kita kena mempunyai satu pelabuhan yang berkesan dan efektif, yang mana barangan daripada luar akan sampai ke tempat Melaka dan apabila diproses, ada satu jaringan logistik yang berkesan yang boleh menghantar barangan mereka ke luar negeri atau ke lain-lain tempat. Selain daripada itu, kita pun kena lihat daripada konteks human resource. Bagaimana human resource negeri Melaka ini dapat menampung permintaan atau kaedah perindustrian atau perkilangan yang akan melabur di negeri Melaka ini. Antaranya kita kena ada human resource yang dapat memberi pendidikan atau dalam konteks lain ialah pekerja mahir atau pekerja separa mahir ataupun untuk pekerja asing atau pekerja biasa saja. Jadi konteks untuk human resource ni kita lihat kita memerlukan satu punca-punca. Punca apa tu? Ialah punca yang kita kena ada satu seperti pusat-pusat pengajaran tinggi yang ada ataupun taraf pendidikan yang tersedia untuk rakyat negeri Melaka, khususnya jikalau kita adanya pusat-pusat pengajaran tinggi yang ada, kita boleh melahirkan lebih ramai pekerja atau lebih ramai remaja atau belia yang dapat menampung keperluan seperti kilang-kilang atau pelabur yang akan datang, yang akan melabur di negeri Melaka ini. Jadi konteks human resource ni adalah amat penting dan antaranya akan menjadikan satu tarikan kepada pelabur-pelabur asing yang akan memilih negeri Melaka ini. Selain daripada itu, kita juga perlu lihat daripada konteks kestabilan polisi. Sebab jikalau pelabur datang melabur dengan berbilion ringgit di sesuatu tempat, ianya memerlukan satu polisi yang lebih stabil. Jadi dengan adanya ketiga-tiga ekosistem ni, jadi maka akan adanya lebih pelaburan daripada luar negeri yang akan datang dan secara langsung dia akan menggiatkan aktiviti-aktiviti perniagaan dan aktiviti kemasyarakatan dan juga pendapatan, menambahkan pendapatan untuk penduduk-penduduk di Melaka. Selain daripada itu, ia juga boleh menarik lebih ramai warga-warga daripada luar ke negeri Melaka untuk bermastautin di negeri Melaka, dan dengan itu akan menjana lebih banyak aktiviti atau kegiatan aktiviti yang dapat memberi sokongan dan akan memberi lebih banyak faedah kepada peniaga-peniaga di negeri Melaka ini. Jadi untuk konteks di Dun Aikro ni, satu-satunya masalah yang saya rasa amat kritikal pada masa ini ialah antaranya ialah masalah banjir. Sebab selalu bila saya tampil untuk berjumpa dengan rakyat, bukan hanya pada sekadar pada PRN pada kali ini, tetapi sebelum itu, sebab saya adalah juga ketua Siau SM Negeri Melaka, iaitu satu biro kebajikan daripada parti MCA yang menjalankan kegiatan-kegiatan kebajikan untuk rakyat, untuk mendekati rakyat. Kita dapati ramai atau banyak rungutan mengenai masalah banjir yang sering berlaku di negeri Melaka ini. Jadi, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah atau isu-isu banjir? Isu-isu banjir tidak boleh kita katakan hari ini saya cakap, besok sudah boleh selesai. Isu-isu banjir ini kena mendapat maklumat yang terperinci daripada semua pihak, daripada data-data atau scientific data yang kita perlu, seperti topografi kawasan tu, sama ada kawasan tu dia punya topografi sama ada dia rendah atau tinggi, dan juga
mengambil kira juga taburan hujan yang akan turun di kawasan kita, ataupun untuk masa depan atau masa dahulu atau masa depan. Itu ya data-data yang kita kena ambil. Kita perlukan lebih banyak maklumat dan juga data-data yang lebih terperinci daripada semua pihak. Daripada pihak kerajaan, iaitu mungkin daripada agensi-agensi kerajaan yang ada seperti JPS, seperti Jabatan Kaji Cuaca, dan selain daripada itu pun melibatkan seperti Majlis Perbandaran, PBT, dan juga perlukan kerjasama daripada pihak swasta. Selain daripada itu, yang penting ialah masalah-masalah kita kena dengar daripada para penduduk, iaitu mungkin daripada persatuan-persatuan penduduk. Antara ini, kita kena dapatkan satu gabungan untuk mencari kesemua ni. Kita kena kerjasama untuk mencari satu jalan penyelesaian untuk supaya kita boleh dapat betul-betul melihat masalah dan juga cara kita nak menyelesaikan masalah banjir. Dan saya berharaplah seperti apa yang telah tertera dalam manifesto PRN Negeri Melaka ini, memang telah diberikan inisiatif seperti mana untuk menjayakan atau untuk melaksanakan antaranya projek mitigasi pencegahan banjir yang telah disarankan lebih daripada 931.5 juta untuk jangka masa yang melimpungi jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan juga jangka masa yang panjang. Jadi saya rasalah Barisan Nasional adalah satu parti yang menepati janji. Barisan Nasional setiap kali apa yang janji, dia akan tepati. Jadi usaha-usaha seperti ini, usaha-usaha dalam selain daripada itu, usaha-usaha untuk golongan belia. Untuk golongan belia, ianya juga termaktub dalam manifesto Barisan Nasional pada kali ini. Belia adalah tonggak kepada negara pada masa akan datang. Jadi kita kena memberi inisiatif kepada belia atau golongan belia untuk menyediakan mereka untuk bersiap sedia untuk masa depan negara. Seperti kita boleh melantik mereka menjadi wakil di dalam Majlis Tindakan Daerah ataupun di PBT. Jadi seperti Majlis Perbandaran atau sebagai ahli majlis, supaya boleh menyediakan mereka dalam konteks kemasyarakatan. Jadi antaranya saya pun berharap tuan-tuan dan puan-puan memberi kepercayaan kepada saya, memberi saya satu peluang untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat, khasnya untuk pengundi-pengundi di Dun Aikro ni. Saya pun ingin memberikan dalam saya pilihan raya pada kali ini, yang mana saya mewakili Barisan Nasional untuk Dun Aikro ni, dan saya telah melangkahkan sebanyak 6 janji manifesto saya. 6 janji manifesto saya yang telah tertera di manifesto saya, dan mungkin saya akan bacakan antaranya. 1, bersama menghadapi pandemik COVID-19. Bahkan dalam konteks ini ialah semasa pandemik COVID-19 ataupun pasca COVID-19. Antaranya untuk membeli atau untuk menepati atau untuk keluarga-keluarga atau peniaga tu mengharungi pandemik COVID-19 ni. Yang kedua, menyelesaikan isu geran tanah dengan diinstitusikan. Antaranya dalam menyelesaikan masalah permohonan, pembaharuan dan lanjutan geran tanah. Dan juga kita akan membawa suara rakyat ke Dewan Undangan Negeri Melaka
untuk mengesa cara penyelesaian dengan diinstitusikan. Juga kita akan membawa suara rakyat dalam konteks mengurangkan bayaran cukai tanah atau premium untuk meringankan bebanan rakyat. Sebab dalam isu geran tanah dia melibatkan bukan sahaja kampung baru, ia juga melibatkan tanah-tanah pertanian untuk golongan-golongan seperti petani-petani dan juga peladang-peladang kecil. Yang ketiga, berpengalaman luas dalam membantu rakyat. Saya pernah berkhidmat sebagai ahli Majlis Pembandaran Hang Tuah Jaya, setiausaha khas Hak Ehwal Masyarakat kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, dan sebagai penyelaras utama pasukan sukarelawan MCA iaitu CRSM dalam membantu rakyat, khasnya dalam konteks pandemik COVID-19 ini. Yang keempat, pelan khusus mengatasi isu banjir. Ini antaranya yang tadi saya telah huraikan. Ini adalah satu matlamat dan satu hasrat saya untuk membantu dan menyelesaikan masalah yang sering dikaitkan oleh ramai pengundi di Dun Aikro ni. Bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan masalah mengatasi isu banjir khususnya untuk Dun Aikro ni. Yang kelima, untuk transformasi perindustrian, infrastruktur berkualiti tinggi dan pusat pelancongan baru. Ini pun tadi saya telah menekan, menitik berat untuk transformasi perindustrian, iaitu untuk mendapatkan lebih banyak atau lebih banyak industri daripada luar untuk dapat melabur di Melaka, dan dengan secara tidak langsungnya atau secara langsungnya dia akan merangsangkan ekonomi negeri Melaka. Yang akhirnya, keenam, iaitu memperkasakan belia. Ini tadi pun saya telah huraikan, iaitu mengharapkan pelan pemerkasaan belia negara, mengukuhkan latihan belia dan memberi peluang kepada golongan muda dan dalam mengambil bahagian dalam pembangunan setempat. Jadi, sekali lagi saya merayu kepada pengundi-pengundi khasnya di Dun Aikro ni untuk memberi peluang kepada saya, iaitu Yong Fan Juan, calon nombor 3 di Dun Aikro N16 ni, memberi saya mandat untuk membawa suara rakyat kepada Dewan Undangan Negeri semata untuk bersama-sama rakyat untuk kesejahteraan rakyat, khasnya untuk rakyat atau pengundi di Dun Aikro ni. Sekian, terima kasih.